hadis yang dhaif gitu. Apa bacaan kita semua? Hujah-hujah yang empat. Yang pertama Quran. Apa hujah? Alasan. Ini hujah, puja-puja. Yang tempat bergantung. Ambil di mana? Ambil di Quran. Hujah. Atau ambil daripada hadis. Boleh. Kami buat kerja ni pasal ada hadis. Kata tu buat gini, buat gini. Hujah. Atau kami buat ni adalah Quran suruh. Quran kata apa? Aqimus salat. Tunai sembahyang. Ada tak? Kami tu kami buat. Tu hujah. Bukan buat saja-saja. Ada tempat ambilan. Ada bagi hujah ada 4. Quran, hadis, ijma'. Ya, tempat ambilan kita ni. Adapun hadis pula macam-macam. Ada yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Bukan semua boleh buat hujah. Dan adapun hadis yang dhaif. Pasal apa dhaif? Pasal tak cukup syarat. Maka tidak ada ia jadi dalil. Apa dalil tak boleh. Mana dalil kata Abu Bakar ni hadis tu tak boleh pakai, hadis dhaif. Tak boleh jadi dalil. Tetapi sungguh tak boleh jadi dalil pun. Harus lagi sunat beramal dengan hadis dhaif. Apa salahnya? Nak buat hujah tak boleh. Tapi kalau sebab buat ibadat kita pegang boleh. Berpegang dengan hadis. Nabi kata baca ni boleh pahala sekian-sekian. Tapi buat amalan sikit pahala zakat, apa salahnya? Tak ada dhaif, aku dah buat amal, aku pegang dengan hadis dhaif bukan dah hukum akal. Pada sekalian kelebihan amalan dan menggemarkan, ajak orang gemar kepada pada mak ibadat. Targhib dia panggil, pakai hadis dhaif boleh. Dan menakutkan, tarhib, nak menakutkan orang buat maksiat. Ada hadis, pada hadis tu hadis dhaif pun bagi dia hanya. Nak berbuat takut. Bunyi kata Nabi kata je, walaupun dhaif, jadi orang tak pernah berani lah. Boleh pakai. Selama tidak ada ia, hadis tadi ni maudhu'. Selama tidak ada ia hadis dhaif, hadis maudhu'. Pula dah. Apa hadis maudhu' pula? Macam mana pula? Iaitu hadis maudhu'. Hadis yang dibuat dusta, direka-reka atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi kata, reka buat. Itu orang panggil hadis maudhu'. Itu tak boleh lah. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan dan perbuatan sahabat dinamakan hadis mauquf. Perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat. Perkataan Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar kata? Ibadat pagi jangan nanti petang. Ibadat petang jangan janti malam. Buat segera. Siapa kata tu? Sayyidina Umar. Boleh pakai ke tu? Hadis mauquf. Kehat Nabi. Sayyidina Umar kata, jangan kita terus. Jangan kita tunggu-tunggu. Kerja buat kita tu. Hak mana boleh selesai hari pagi, kita selesai pagi. Jangan hak boleh selesai pagi, kita selesai belah petang. Bertangguh apa? Hak boleh selesai petang, jangan nanti malam. Siapa kata tu? Hadis. Siapa dia kata? Hadis apa? Itu perkataan Sayyidina Umar. Hadis mauquf. Itu orang panggil hadis mauquf. Hadis dihentikan. Selama tak jadi marfu'. Bila jadi marfu', jadi hadis marfu' lah pula. Elok boleh pakai lah. Marfu' lah guna. Sayyidina Umar kata, ini yang aku kata ni hak Nabi kata. Marfu'. Bukan hakku. Tu mana angkat hadis naik ke Nabi. Tu hadis marfu' namanya. Itu boleh kuat lah jadi hujah. Kalau sekat dia saja ayat, orang panggil hadis mauquf. Lagi. Ya. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan dan perbuatan sahabat dinamakan dia dengan hadis mauquf dan tidak sah ia jadi dalil atas kaul jadid bagi Imam Syafi'i. Tak mau. Kaul jadid boleh hidup. Kaul jadid ialah perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i yang menghukumkan satu-satu perkara. Perkataan Imam Syafi'i yang menghukumkan satu-satu perkara. Kemudian daripada dia pindah ke Mesir. Itu orang panggil kaul jadi. Perkataan Imam Syafi'i
Dia menghukum satu-satu perkara, kemudian dia sudah pindah ke Mesir. Bersalahan bagi qaul qadim baginya bagi Syafi'i. Qaul qadim ialah baginya bagi Syafi'i. Qadim bagi Imam Syafi'i kita. Qaul qadim ialah perkataan Imam Syafi'i pada menghukumkan satu-satu perkara. Perkataan Imam Syafi'i pada menghukumkan satu-satu perkara ketika dia duduk di Baghdad, di Iraq. Imam Syafi'i ada dua qaul. Satu qaul qadim, satu qaul jadi. Qaul perkataan lama. Qadim itu perkataan lama. Qaul qadim perkataan hak lama. Qaul jadi perkataan baru. Hak lama tu bila masa dia duduk di Iraq, di Baghdad. Dia buat keluar hukum dah. Dia mujtahid, dia buat keluar hukum begini. Lepas tu satu masa dia pindah ke Mesir. Dia buat keluar hukum lain pula. Masalah tu juga, tapi dia buat lagu lain pula dah. Anu hak qaul jadi, ni qaul qadim. Itu bukan semualah, jangan-jangannya dia ubah. Dulu dia kata lagu lain, di hidup Mesir dia kata lagu lain pula. Anu qaul jadi, ni qaul qadim. Masalah mengarik. Qaul qadim masa dia duduk di Baghdad. Qaul qadim. Dia kata waktu mengarik itu masa dia apabila jatuh matahari, sekadar mana jatuh matahari ambil uduk berapa minit. Sudah ambil uduk pakai kain, pakai baju berapa minit. Sudah tu berapa minit. Sudah tu qomat berapa minit. Sudah tu semayang berapa minit. Jumlah 5. Sudah tu semayang sunat berapa minit. Sunat maghrib habis itu betul maghrib berapa minit. Ambil uduk berapa minit. Pakai kain tu berapa minit. Bang berapa minit. Qomat berapa minit. Semayang maghrib 3 rakaat berapa minit. Semayang sunat 2 rakaat tu berapa minit semua. Jumlah tengok semua. Itulah betul maghrib. Lepas tu habis dah. Yang duduk balik masa dia duduk di Baghdad, dia pindah ke Mesir pula. Pindah ke Mesir kalau betul dia kata waktu mari apa? Iza ghaba syaraqul ahmar. Apabila lenyap merah, warna merah tu habis mari. Lagi duk ada warna merah tu tak ada kira apa. Lagi duk nampak kira merah ke tepi langit. Tam-tam. Mari dah habis lagi. Nampak gelap tu baru habis. Depannya. Itu kau jadi iza sahal hadis fa huwa mazhabi. Apabila sah kata aku pakai dengan hadis Nabi berkata lagu tu, pakai itulah. Hak dulu tahu lah dia kata. Faham? Imam Syafi'i dia ada dua qaul jadi tapi tak banyak masalah lah. 13 masalah ya bukan banyak. Dhaif. Qaul qadim ya. Keti dhaif. Qaul jadi dengan qaul qadim. Qaul qadim idza syafaqat ada tak bertukar. Bukan. Qaul qadim apabila jatuh matahari lagi tak habis syafaq merah, tak habis maghrib. Qaul jadi sekolah tadi itu qaul jadi. Kemudian qaul qadim mutamak. Qaul jadi kalah. Bukan qaul qadim kalah. Qaul jadi kalah. Satu masalah maghrib kalah qaul jadi. Pasal qaul qadim itu merupakan hadis. Itu terbalik bertukar. Hati Imam Syafi'i. Bersalahan bagi qaul qadim baginya bagi Syafi'i. Qaul qadim. Jadi qaul qadim bagi Syafi'i tak boleh pakai. Hadis mampu. Dan tidak sah ia jadi dalil atas qaul jadi. Kalau katanya apa dia qaul jadi, perkataan Imam Syafi'i masa dia sudah pindah ke Mesir. Qaul qadim perkataan Imam Syafi'i masa dia duduk di Mesir. Ada 13 masalah. Ya. Yang muktamad qaul qadim. Tulis itu sikit. Yang muktamad masalah yang muktamad pada masalah yang muktamad pada masalah qaul qadim yang muktamad pada masalah qaul qadim ada 13 masalah sahaja.
Yang muktamad pada masalah qaul qadim ada 13 masalah sahaja. Yang kebanyakannya qaul qadim itu dhaif. Yang kebanyakannya qaul qadim itu dhaif. Qaul jadi yang muktamad. Kecuali 2-13. Itu muktamad qaul qadim. Satu daripadanya tadi masalah maghrib. Waktu maghrib. Itu dalam kitab Imam Syafi'i. Boleh pakai ada muktamad qaul qadim. Pasal pakai dengan hadis. Jika sahal hadis fahuwa mazhabi. Jika kalau kata aku ni pakai dengan hadis, itu hak mazhab aku itu. Kalau tak pakai dengan hadis, itu sama pakailah. Tapi banyakkannya kalau jadi yang muktamad. Qaul qadim pun ada muktamad tapi tak baca. Itu 13 masalah. Dari mana ni? Boleh. Silap tak? Yang muktamad pada masalah qaul qadim hanyalah 12 ke 13 perkara sahaja. Itu ya. Yang lain yang muktamadnya qaul jadi. Qaul jadi. Dia pindah Mesir banyak. Dia mati di Mesir. Kita tengoklah tu kubur dia. Syarah Imam Syafi'i. Dia tulis di muka jalan. Syarah Imam Syafi'i. Jalan kubur Imam Syafi'i. Naik kereta habis. Tu sampai kubur dia. Sampai kubur dia. Duduk bawa ziarah tak putih-putih. Manusia ni bukan sama. Tak semacam kita lah lain. Orang lain pun mazhab Syafi'i. Bukan kita je. Banyak tak dunia ni orang Islam hak mazhab Syafi'i yang banyak. Pergi semayang sunat masuk dalam tu masjid. Bayar sunat. Lepas tu ziarah baca lah. Kita nak baca. Bukan beri salah Imam Syafi'i. Kita baca Fatihah hadiah. Orang lain pula tulis pula. Saya nama sekian-sekian. Minta Imam Syafi'i tolong mengaku saya mazhab Tuhan. Surat itu. Pertama-tama kita. Bawa kita dalam kepik. Tulis. Saya sipulan agak Tuan Syekh atau Imam Syafi'i tolong mengakulah saya ni mazhab Tuhan. Tahu itu. Dia buat pagar. Aku buat tu dia buat pagar. Dalam pagar tu. Minggu sekali kena buka lah buat kita. Kalau ada ziarah. Tulis kita lah. Tulis ada kena pakai aku tu nak buat apa. Tapi tak pakai manusia. Tulis salah king so lebih kita tak usah nak kubur. Nampak kau kubur Imam Syafi'i di Mesir. Dia mati di Mesir. Itu hak kita. Dia satu tuk dengan Nabi kita. Dan satu orang maknanya Imam Syafi'i. Banyak orang ikut. Lagi. Dan bahawasanya setengah daripada segala hadis itu hadis mursal. Pecah-pecahan hadis itu banyak. Dan bahawasanya setengah daripada segala hadis itu hadis mursal. Apa hadis mursal? Iaitu hadis yang mengangkatkan dia oleh tabi'in. Mengangkat. Apa makna mengangkat? Mengangkat sini lagu lain. Iaitu hadis yang mengangkat akan dia oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengangkat, yang mengatakan. Mengangkat yakni dia berkata, perkataan ini Nabi kata. Dia berkata, perkataan atau perbuatan ini daripada Nabi. Kata dan Nabi buat. Padahal dia itu bukannya sahabat. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Kemudian dia waktu buat satu hadis atas satu perbuatan Nabi buat. Dia kata ni hak Nabi buat lah ni lagu ni. Ini Nabi kata lagu ni. Untuk siapa dia? Dia bukan sahabat. Kalau sahabat dia jadi hadis marfu'. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Macam Hasan Basri tu tabi'in. Itu hadis dia tu orang panggil hadis mursal. Pasal tak ada sahabat, tak betul dengan sahabat. Dia nak ambil hadis ni sahabat. Jadi bukan sahabat mungkin kata Nabi kata Muhammad. Mana Muhammad Nabi sendiri? Sahabat yang ambil muka. Sahabat tak sebut pun dia pergi sebut. Itu orang panggil hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa kullu gharibun ma rawa faqat. Mursal hadis yang gugur sahabat, tak ada sahabat. Tabi'in. Mursalun minhu sahabiyun saqat.
Kalau Ghari pun marawaru faqat. Hadis Ghari satu rawi. Boleh. Hanya orang ni tali hujah, ada yang tali hujah. Bukan berkata sahabat, kata tabi'in. Tapi dia kata Nabi. Dan bahwasanya setengah daripada segala hadis itu hadis mursal, iaitu hadis yang mengangkatkan dia oleh tabi'in, bukan sahabat. Ya, bukan sahabat kata, tabi'in kata benda ni Nabi buat, benda ni Nabi kata. Itu makna mengangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi kata atau Nabi buat benda ni. Maka tidak ada ia hadis mursal hujjah pada sisi imam kita Syafi'i dan ulama hadis. Tak lewat hujjah. Pasal hadis ni bukan hadis marfu', hadis mursal. Jadi hadis nak hujjah. Pakai dalih kalau nak hukum, tak pegang bah hukum tak boleh. Bersalahan bagi Imam Abi Hanifah, dia boleh hadis. Dia pandang hadis mursal pun tak apa. Dia pakai. Bersalahan bagi Imam Abi Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad pada yang masyhur daripada keduanya. Kedua apa? Syafi'i apa nama tu? Imam kita Syafi'i dan ulama hadis. Itu yang masyhur. Ada keduanya Syafi'i dan ulama hadis. Masyhur kedua ya. Lagu tu. Jadi dia tak berhujah. Yang masyhurnya sisi imam kita Syafi'i dan ulama hadis tak boleh hujah dengan hadis mursal. Mereka orang lain. Imam Malik, Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, bolehlah. Itu nak tahu cara-cara tepat pegangan kita. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Pasal yang tiga ijma' pula. Hujah kita ada 4. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' jangan tanpa pula. Lagi akan datang. Tak percaya ijma'. Tak ada dalam Quran. Orang fikir benar ni tak ada dalam Quran, tapi orang nak amal. Orang nak buat benar ni. Tapi dalam Quran tak ada. Kita tengok dalam hadis ada ke tak Nabi kata benar daripada buat ni. Nabi larang ke tak? Ada Nabi suruh ke tak? Tak ada dalam hadis. Ijma' ulama. Cari ijma'. Ulama ada tak? Atau kita nak ambil ijma' lah. Untuk nak pegang kita alasan kita. Pasal yang ketiga ijma'. Bermula ijma' itu iaitu setuju sekalian mujtahid, sekalian ulama yang mujtahid. Mereka setuju. Walaupun Nabi tak ada masa Nabi, tak timbul lagi masalah ni. Masa sahabat dulu tak timbul, lah ni timbul benar ni. Dan ulama pun setuju. Tu orang panggil boleh kita pegang. Tak ada Quran pun tak apa. Tak ada dalam hadis pun tak apa. Ulama setuju. Tak ada dalam Quran, dalam hadis pun tak ada. Tapi dah ulama setuju, masalah. Kita ikut, wajib kita ikut. Ni tak mau pakai ulama ni. Ni kita ada gaduh ni. Kita tak pakai ulama, Imam Syafi'i pun tak mau pakai. Imam Ahmad Imam tak pakai Quran hadis pun. Nak hadis sahih. Nak Bukhari Muslim. Pakai langsung ulama. Kita tak boleh ingat. Quran nombor 1. Tak ada dalam Quran, cari dalam hadis pun tak ada. Tengok ijma', ada tak? Tujuan ulama buat benda ni. Sudah, kita ikutlah. Kita bukan mujtahid. Wajibun taqlidu habri minhum. Wajib kita taklid, ikut mereka. Jadi elok. Kemudian kata yang ketiga ijma'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan wa sa'adatan da'iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.